Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Minggu ini kita akan masuk satu topik yang baru, iaitu berkaitan dengan kecergasan fizikal. Tajuk yang kita akan pelajari hari ini adalah cergas selalu. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, murid, mari kita tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasi konsep asas kapasiti aerobik. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini adalah murid-murid akan dapat melakukan aktiviti fizikal dengan mengaplikasikan prinsip FIT bagi meningkatkan kapasiti aerobik. Mari kita mulakan pembelajaran kita pada minggu ini dengan pengenalan kepada kapasiti aerobik dan kecergasan fizikal. Apa dia kapasiti aerobik dan apa yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal? Siapa tahu? Okey. Kapasiti aerobik merupakan kapasiti penggunaan oksigen ataupun kemampuan jantung kita membekalkan oksigen yang maksimum kepada tubuh badan semasa melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya kapasiti aerobik berkaitan dengan jantung yang mampu bekerja kuat untuk membekalkan oksigen kepada tubuh semasa melakukan aktiviti fizikal. Jelas semua? Baik. Kecergasan fizikal pula adalah keupayaan seseorang individu untuk memenuhi pelbagai keperluan fizikal dan fisiologi dalam melakukan aktiviti sukan tanpa menyebabkan keadaan tubuh badan menjadi keletihan yang keterlaluan. Maksudnya kecergasan fizikal ni pula ialah tubuh badan kita mampu melakukan aktiviti sama ada bermain, bersukan, bersenam, membuat kerja, tanpa menjadi letih. Senang nak memahami, maksudnya fit. Kita jadi fit. Faham tak? Okey. So, hari ini kita akan belajar cara untuk meningkatkan kecergasan fizikal supaya tidak mudah penat. Macam mana nak jadi fit? Okey? Baik. Okey. Baiklah murid-murid. Sekarang, cikgu nak kamu tengok buku teks muka surat 64 dan 65. Okey, dalam buku teks kamu, ditunjukkan di situ, Linda, Linda seorang remaja, yang suka bersukan. Dia dapat melakukan pelbagai aktiviti fizikal, maksudnya bersukanlah dalam satu tempoh masa yang lama dan dia tidak rasa letih. Itu menunjukkan bahawa Linda ni seorang yang fit. So sebab itulah kecergasan ni lebih kepada jantung dan tubuh badan kita. Jelas So maknanya Linda telah mencapai tahap kecergasan fizikal yang
optimum yang bagus. Sebab kalau dia tidak cegah, dia akan cepat merasa penat. Maksudnya kalau kamu bersukan, contohnya macam dalam gambar tu, kalau kamu berbasikal, maka kamu tak akan dapat kayuh dalam tempoh masa yang lama dalam jarak yang panjang. Kamu akan cepat rasa penat. Okey. Jelas? Baik. So, untuk meningkatkan kecergasan fizikal supaya kita tidak akan cepat rasa penat, so murid-murid boleh mengamalkan prinsip FIT. Sebab tu yang kita tengok kalau orang yang suka bersukan, kita sebut fit. Oh, tak fit lagi. Kalau dah fit, pasti best apa semua kan. Fit ni, inilah prinsip fit sebenarnya dalam sukan. Okay, F, frequency, maksudnya kekerapan. I, intensity. Intensity ni maksudnya tahap. Tahap aktiviti yang kita buat tu, beban kerja dia tu tahap ringan ke, sederhana ke, atau tinggi. Okey, intensity. T yang pertama, time. Time maksudnya masa lah. Masa kita lakukan aktiviti tu. Masa yang lama ataupun masa yang singkat. Dan T yang kedua, untuk fit ni, type. Type ni maksud dia jenis aktiviti. Maksudnya aktiviti yang kamu nak buat tu. Kalau kamu bersenam, aktiviti apa yang kamu nak buat, jenis aktiviti yang macam mana yang kamu nak buat. Okey, sama ada kamu nak jenis berlarian, okey, jogging, ataupun lari kecut, ataupun kamu nak buat yang jenis yang berat, intensity tinggi, okey. So kamu nak lompat tali skipping, okey, dalam tempoh masa yang singkat tapi dengan intensity yang tinggi, kekerapan yang banyak. Macam itulah, okey, jenis aktiviti. Okay. So, kita akan tengok kepada pecahan prinsip fit ni. Okay. Macam cikgu terangkan tadi, fit adalah singkatan daripada frekuensi, intensity, time dan type. Frekuensi, berapa tempoh kekerapan yang anda bersenam. Contohnya, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, ataupun sekali seminggu, 2 kali seminggu. Itu maksudnya kekerapan. Jelas? Baik, intensity. Intensity pula, berapa tinggi tahap rintangan latihan setiap sesi latihan, kurang atau bertambah. Maksudnya intensity ni, latihan yang kamu buat tu banyak atau sikit. Contoh kalau kamu angkat berat, okay, kalau kamu angkat berat, kamu beban yang kamu guna untuk angkat berat tu bertambah ataupun berkurang. Tu. Ataupun kamu nak angkat berat tu dalam tempoh masa 1 minit, berapa banyak yang kamu nak buat, laju ke, cepat ke, macam mana. Itulah intensity dia. Okay. Yang ketiga, time. Berapa lama setiap sesi latihan yang kamu buat, ataupun berapa lama setiap sesi kamu nak buat aktiviti fizikal tu. 30 minit, 15 minit, 1 jam, 2 jam. Tu masa. Okay. Dan yang terakhir, jenis. Apakah jenis senaman semasa kamu nak buat aktiviti fizikal tu ataupun latihan tu. Sama ada jenis latihan bebanan, angkat berat. Okay, kita menggunakan pemberat dalam aktiviti yang kita buat tu. Ataupun latihan kardiovaskular. Kardiovaskular ni apa? Kardiovaskular ni latihan ataupun aktiviti yang menguatkan jantung. Contohnya jogging, berbasikal, apa lagi? Naik turun bangku, yang dia lebih kepada kardio, jantung.
ataupun kedua-duanya sekali. Tu jenis Baik. So, kekerapan. Kita tengok kepada kekerapan yang pertama, frekuensi kekerapan. Tengok penerangan dia. Okey. Sama 2 ataupun 3 kali seminggu, 5 ataupun 6 kali seminggu ataupun setiap hari. Okey. Untuk setiap jenis kekerapan tu, pembahagian dia tu, kamu boleh tengok aktiviti yang bersesuaian. Okey. So, untuk 2 ataupun 3 kali seminggu, lakukan aktiviti yang meningkatkan kelenturan, kekuatan dan ketahanan otot. Ni yang jenis intensiti yang tinggi. Okey. Meregangkan badan, bangkit tubi, tekan tubi, angkat berat. Intensiti tinggi yang bagi kesan kepada otot pada tubuh kita. Okey. Untuk aktiviti yang 5 ataupun 6 kali seminggu, lakukan aktiviti fizikal berintensiti sederhana. Ni intensiti sederhana, biasa-biasa saja. Okey, mungkin 30 minit dalam sehari. Berjalan, berbasikal, buat senaman aerobik, okey, berenang, lompat tali, main bola sepak, badminton, main permainan kita hiking ke apakah. Okey, itu jenis intensiti sederhana. Okey, dan yang setiap hari, ini adalah jenis aktiviti yang intensitinya rendah. Maksudnya dia tak bagi kesan kepada, kurang memberi kesan kepada kapasiti aerobik. Contohnya naik turun tangga. Kalau kita dah pergi ke sekolah nanti kan, bila sekolah dah buka, kita gunakan tangga, naik turun tangga, kita berjalan kaki sepanjang masa di sekolah kan. Kita buat kerja-kerja rumah. Sekarang PDPR, jangan duduk saja pegang handphone main game. Buat sama kerja-kerja di rumah tu. Supaya kita nak jaga fit kita. Berkebun dan sebagainya. Maksudnya kerja-kerja yang mudah lah, yang kecil. Okey. Sekarang kita tengok pada bahagian intensity. Okey, ini bahagian yang agak sukar. Saya guna kamu berikan perhatian. Okey. Bahagian intensity latihan ni, bagi meningkatkan kapasiti aerobik pada tahap maksimum, pada tahap yang optimum, intensity latihan ni sangat memberi pengaruh, memberi kesan secara langsung kepada kapasiti aerobik kita. Bahagian intensity ni. So, kat sini kalau kita belajar tentang intensity, perkataan yang biasa akan kita dengar. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu pun, kita akan kaitkan dengan kadar nadi. Okey, di sini ada 3 kadar nadi. Yang pertama, kadar nadi latihan. Yang kedua, kadar nadi maksimum. Dan yang ketiga, kadar nadi rehat. Okey. Kita mula dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat ni apa? Kadar nadi rehat ialah kadar nadi kita ketika kita rehat. Ketika kita tak buat apa-apa kerja berat, kita tak buat apa-apa aktiviti fizikal. Contohnya duduk, belajar, berjalan, macam itu. Kadar nadi rehat. Maksudnya kita tidak melakukan aktiviti yang lebih, yang boleh menyebabkan jantung kita bekerja lebih. Okey, itu kadar nadi rehat. Kadar nadi latihan. Okey. Kadar nadi latihan pula ialah kadar nadi kita semasa kita buat latihan, semasa kita buat aktiviti fizikal, semasa kita bersenam, semasa kita bermain dan sebagainya. Maksudnya masa kita buat benda lah. Kita tak duduk saja. Itu kadar nadi latihan. Kadar nadi maksimum ni apa? Kadar nadi maksimum ni pula adalah kadar nadi yang paling tinggi untuk seseorang individu. Okey. Kadar nadi maksimum ni dia berbeza mengikut individu. Contohnya kadar nadi maksimum. Kita tengok
dalam slide cikgu depan ni. Okey. Nah, dalam carta gambar yang warna coklat sikit tu. Okey, kadar nadi maksimum KNM. Kadar nadi maksimum ni maksudnya nadi kita paling laju. Kalau kita berada dalam keadaan yang kita buat latihan yang berat, yang tinggi dalam tempoh masa, satu tempoh masa, so kadar nadi kita, maksudnya jantung kita tu boleh pump dalam 1 minit berapa banyak. Okey, so kadar nadi maksimum ialah 220 tolak dengan umur kita berapa. Contoh, kamu sekarang umur 11 tahun, betul? Tahun 5 kan? Okey, so 220 tolak dengan 11. Dapat berapa? Ya, 209. Betul tak? 209. So, maksudnya, kalau kamu tiba-tiba kamu masuk merentas desa, kamu masuk larian yang jarak jauh, bila kamu berlari tak berhenti, ataupun kamu main satu hari suntuk tak berhenti rehat langsung. So bila kamu cek nadi kamu, macam dalam gambar yang dekat ujung kanan tu, bila kamu cek nadi kamu masa kamu tengah bermain tu, paling tinggi, nadi kamu boleh sampai 209 dalam masa 1 minit. Tu kadar nadi maksimum. Jelas Okay. So, kadar nadi maksimum. Sekarang kita tengok kadar nadi rehat. Okay, kadar nadi rehat adalah kadar nadi kita, kadar jantung kita bekerja waktu kita rehat. Waktu kita tak buat kerja-kerja berat. Contohnya macam mana nak kira? Kita letak jari pada pergelangan tangan. Kita kira berapa kita rasa denyutan nadi kita dalam masa tempoh 1 minit. So, nadi rehat kepada orang yang fit, orang yang cergas. Okay. Tahap sangat cergas adalah bawah 50 denyutan 1 minit. Maksudnya, cuba kamu cek sekarang. Okay. Tengok jam, letak tangan, kira nadi. Dalam masa 1 minit, berapa nadi kamu? Tengah duduk sekarang kan, sambil belajar, tengok video cikgu mengajar ni. Berapa kadar denyutan nadi kamu? Kalau kadar denyutan nadi kamu 50 dan ke bawah, maksudnya kamu fit. Okay. Kalau 51 hingga 69 kadar denyutan nadi seminit, maksudnya kamu cergas. Okay. Kalau sederhana, 70 hingga 80 kadar denyutan dalam masa seminit. Okay. Kalau kadar denyutan nadi kamu 80 denyutan dan lebih dalam masa seminit, tak buat apa pun, kadar nadi rehat ni, maksudnya kamu sangat tak cergas. Boleh jadi kamu obesiti, kamu berat badan kamu lebih. Okay. So, kadar nadi maksimum dan kadar nadi rehat dah. Sekarang kita tengok kadar nadi latihan. Okay. Kadar nadi latihan pula macam mana? Cara mudah kira macam cikgu tunjuk tu lah. Kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. Maksudnya, dah kira tadi kadar nadi maksimum 209. Okay, kadar nadi rehat katalah contohlah 70. So 209 tolak 70 berapa? 139. Maksudnya kadar nadi latihan kamu adalah 139 denyutan dalam masa seminit. Semasa kamu buat latihan, kadar denyutan nadi kamu adalah dalam range 130 tu dalam seminit. Maksudnya tengah kamu bermain ataupun tengah kamu berbasikal apakah, kamu kira denyutan kadar nadi kamu, itu dalam range tu lah, dalam 130 lebih tu. Jelas Itu cara kita nak kira kadar intensitas, kadar nadi yang berkait dengan intensiti. Okey, seterusnya kita pergi kepada
jenis aktiviti. Okey, masa cikgu tak payah sentuh lah sebab masa tu adalah tempoh masa. Contohnya aktiviti yang kamu buat tu tempoh masa dia berapa? 5 minit, 30 minit, sejam, 2 jam, macam itulah tempoh masa. Okey, so jenis aktiviti. Terus pindah kepada jenis aktiviti. Okey, jenis aktiviti ni macam yang cikgu senaraikan dalam slide cikgu ni. Apa saja aktiviti yang kamu rasa sesuai kamu nak buat? Aktiviti fizikal lah. Okey, janganlah kamu ambil aktiviti main game. Duduk main game saja. Tu bukan aktiviti fizikal. Ingat, aktiviti fizikal adalah aktiviti yang menyebabkan kita bergerak. Kita buat pergerakan. Berjalan pun dikira dah sebagai aktiviti fizikal. Okey. So di sini ada banyak cikgu senaraikan. Okey. So cikgu nak kamu tengok betul-betul jenis aktiviti yang cikgu letakkan di sini, yang cikgu paparkan di sini. Kenapa? Sebab tugasan kamu untuk minggu ni ialah kamu perlu merancang jadual aktiviti fizikal kamu dalam tempoh seminggu. Okey, cikgu, kalau saya dalam jadual tu aktiviti yang saya nak buat tak ada dalam ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi tolong pastikan aktiviti yang kamu masukkan dalam jadual tu adalah aktiviti fizikal. Main game, main komputer bukan aktiviti fizikal. Okey. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Kita tengok tugasan ya. Okey, tugasan yang pertama. Macam cikgu cakap tadilah. Rancang satu jadual aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik kamu selama seminggu. Seminggu 7 hari. Okey. So, kamu rancang. Bina jadual aktiviti fizikal dalam buku tulis PJK. Okey. So, jadual. Cikgu nak kamu buat jadual. Contoh dia cikgu bagi ni. Kamu tengok contoh yang cikgu sertakan di sini. Okey. So, kamu buat dalam jadual tu kena ada hari, aktiviti, tempoh masa, waktu dan kadar nadi. Okey, kadar nadi tu kamu kena rekod, kamu kena kira dan kamu kena rekod. Okey. Contoh macam dalam jadual yang cikgu tunjuk tu, okay, kita tengok pada hari Senin. Hari Senin, aktiviti di sana jogging dengan hiking. Jogging 30 minit pagi, hiking 60 minit di waktu petang. Okay, so pada bahagian kadar nadi, kamu kena rekod kadar nadi rehat untuk jogging dan kadar nadi kerja, kadar nadi latihan Okay. Waktu masa jogging tu berapa, kamu cek dan kamu catatkan. Lepas tu untuk hiking pun sama, kadar nadi rehat berapa, maksudnya sebelum kamu nak mula jogging, sebelum kamu nak mula hiking, sebelum kamu nak mula buat aktiviti fizikal, kamu kira dulu kadar nadi rehat tu. Lepas tu kamu tulis di sana. Lepas tu kamu buat bermain bola, naik basikal, main badminton dan sebagainya. Lari kan, lumba lari. Kalau tak lumba lari pun main naik siligan ke apa kan, dikira kamu berlari tu. Lepas kamu dah berlari tu, kamu dah bermain, kamu buat aktiviti fizikal, kamu kira balik nadi kamu berapa dan kamu catat di situ. Okay. So, ini contoh jadual yang cikgu bagi dalam slide cikgu ni adalah sebagai contoh untuk kamu nak buat. Okay. Ambil gambar jadual yang kamu dah siap rancang ni dan hantar. Menggunakan link yang cikgu sediakan. Link untuk kamu nak hantar tugasan ni, cikgu letakkan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Jelas? Baik. Tugasan yang kedua. Muat turun aplikasi Relief ke dalam telefon pintar. Tu dia punya, kalau kamu buka kamu punya telefon pintar, lepas tu kamu pergi kepada Google Play Store. Okey, kamu
type saja release. Dia punya logo, ikon dia warna kuning yang macam tu. Kamu download yang tu. Okey. Apps ni dia percuma. Tapi boleh kalau kamu nak menggunakan dia punya fungsi yang premium, kamu kena bayarlah. So cikgu cakap gunakan secara percuma saja. Okey. So bila kamu dah download, kamu dah muat turun aplikasi tu berdasarkan jadual yang tugasan 1 kamu buat tadi. Cikgu nak kamu rekod. Contoh, kamu tulis sana jogging 30 minit. So lepas sebelum kamu nak mula jogging, kamu ambil telefon kamu buka aplikasi ni, kamu pergi pada bahagian rekod. Okey, dan kamu pilih aktiviti apa yang kamu nak buat. Kalau nak jogging, kamu pilih jogging. Kalau nak kayuh basikal, kamu pilih kayuh basikal, lari dan sebagainya. Ada macam-macam aktiviti di situ, kamu pilih yang tu dulu. Lepas tu kamu tekan rekod. Mula rekod bila kamu dah bersedia nak melakukan aktiviti. So dia akan rekod pergerakan kamu, aktiviti yang kamu buat tu. Okay, so bila dah selesai kamu buat tu, contoh 30 minit, dah habis 30 minit kamu jogging, kamu tutup, tekan finish, tamatkan rekod menggunakan aplikasi tu. Lepas dah kamu tu rekod yang kamu buat, rekod tu kamu hantar. Okey, download dan hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Jelas semua? Okey, sama juga macam tadi, rekod aktiviti yang kamu buat, yang kamu rakam menggunakan aplikasi ni, hantar menggunakan link yang cikgu masukkan dalam arahan. Cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Jelas murid-murid? Baik, kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh PM cikgu. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Okay, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan mengisi kehadiran kamu. Okay, dan hantar tugasan yang cikgu bagi. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, jangan lupa like, share dan subscribe video YouTube channel cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.